Kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Dengan segala hormatnya, saya jemput Tuan Wong Kah Woh Taiping. Terima kasih, Tuan Speaker. Soalan Taiping, nombor 1. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih sahabat saya yang berhormat Taiping. Untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim NRECC melalui Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Semenanjung Malaysia sentiasa cakna dalam membantu pengusaha zoo dan pameran tetap di Semenanjung Malaysia termasuk Zoo Negara dan Zoo Taiping and Night Safari untuk menjaga kebajikan hidupan liar. Setiap zoo dan pameran tetap hendaklah mematuhi Akta Pemeliharaan Hidupan Liar Pindaan 2022. Zoo negara dimiliki dan diuruskan sepenuhnya oleh sebuah badan bukan kerajaan iaitu Persatuan Zoological Malaysia, Malaysian Zoological Society. Dalam tempoh 2018 sehingga 2022, zoo negara telah menerima bantuan sebanyak 9.86 juta ringgit daripada Kerajaan Persekutuan. Dari jumlah ini, sebanyak 8.5 juta ringgit disediakan oleh Kementerian Kewangan untuk membantu kos pengoperasian, manakala 1.36 juta ringgit bagi menampung kos makanan hidupan liar, pengurusan husbandry dan ubat-ubatan menerusi bantuan dana prihatin kebajikan hidupan liar di bawah inisiatif kumpulan wang COVID-19. Zoo Taiping and Night Safari pula dimiliki dan diuruskan oleh Majlis Perbandaran Taiping. Dalam tempoh yang sama, Kerajaan Persekutuan telah menyediakan peruntukan berjumlah 4.8 juta ringgit dan daripada jumlah ini sebanyak 3.8 juta adalah untuk menaik taraf fasiliti zoo dan 1 juta bagi pengurusan dan kebajikan hidupan liar di bawah bantuan dana prihatin kebajikan hidupan liar di bawah inisiatif kumpulan wang COVID-19. Kalau kita menilai rekod kehadiran pelancong antara 2018 sehingga 2022, zoo negara mencatat kehadiran sebanyak 1.513 juta orang pelancong, manakala Zoo Taiping and Night Safari mencatat 3.074 juta orang pelancong. Sekian, terima kasih. Sila Taiping. Terima kasih, Tuan Speaker. Terima kasih jawapan daripada Menteri. Dan kita sekian maklum bahawa kedua-dua Zoo Taiping dan juga Zoo Negara telah pun menghadapi masalah sebelum ini akibat daripada COVID. Dan secara spesifiknya bagi saya, sudah sampailah masa kerajaan untuk membantu khasnya Zoo Taiping untuk diberikan tenaga semula dan bangkit semula. Dan soalan saya adalah, pada tahun depan adalah ulang tahun ke-150 Bandar Warisan Sejarah Taiping. Dan apakah usaha-usaha yang bakal dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk menaik tarafkan Zoo Taiping supaya ia akan tetap mempunyai daya saing dan juga memberikan sesuatu mutu ataupun prestasi yang tinggi kepada pelancong-pelancong. Dan itu termasuk berkenaan dengan naik taraf, kurungan dan pameran binatang dan sebagainya. Sila Menteri. Yang berhormat Taiping, sebenarnya pihak kerajaan kita mengiktiraf pencapaian yang telah dicapai oleh Zoo Taiping. Malah kalau kita lihat mungkin sebab Night Safari, saya sebagai contoh, Zoo Taiping telah menarik pelawat yang lebih ramai daripada Zoo Negara. Dan Zoo Negara juga mungkin sebab lokasi dia di tengah-tengah bandar, ada beberapa kekangan untuk menarik pelawat. Jadi atas sebab itu sebenarnya kita melihat rekod yang ditunjukkan oleh Zoo Taiping sebagai satu rekod yang baik. Dan daripada kita ada secara keseluruhan ada 36 permit yang telah diberikan kepada zoo dan pameran tetap di seluruh negara. Dan fungsi bagi peringkat NRECC ialah fungsi utama zoo ialah sebagai menyokong aktiviti konservasi, sebagai hub pendidikan dan kesedaran awam, sebagai ruang rekreasi rakyat,
sebagai hub penyelidikan dan pembelajaran dan sebagai pusat latihan kepakaran bidang khusus. Sebagaimana disebut di peringkat awal jawapan pertama saya tadi, Zoo Taiping ini dikendalikan oleh pihak berkuasa tempatan di sana, Majlis Perbandaran Taiping, tetapi kerajaan akan lihat bagaimana kita dapat terus menyokong inisiatif yang diambil oleh pihak Majlis Perbandaran Taiping untuk memastikan Zoo Taiping and Night Safari ini terus menjadi satu tumpuan pelancongan di peringkat bukan sahaja di peringkat negara, malah di peringkat antarabangsa. Yang itu kita akan bincang secara lebih lanjut dengan pihak zoo untuk melihat keperluan mereka. Terima kasih. Saya jemput Kuala Kerau. Terima kasih Datuk Betul. Tadi disebut oleh Menteri tentang kegagalan zoo negara untuk menarik berbanding dengan Zoo Taiping. So, soalan pertama, apakah ada cadangan untuk memindahkan tapak zoo negara itu? Dan yang kedua, bagaimanakah pungutan tiket daripada zoo negara? Apakah memberi keuntungan ataupun sebaliknya? Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi saya nak tekankan bahawa pengendalian zoo ini ialah di peringkat swasta ataupun di peringkat NGO seperti zoo negara di bawah Malaysian Zoological Society. Sebelum ini ada cadangan untuk memindahkan zoo negara. Zoo negara ni seingat saya daripada zaman P. Ramlee lagi. Dah ada zoo negara dan di sekeliling itu dah naik maju berkembang pesat kawasan Taman Melewati, kawasan Kemensah dan sebagainya. Jadi pernah ada cadangan sebelum ini untuk dipindahkan ke kawasan Janda Baik dan juga ada cadangan untuk dipindahkan ke Bagan Lalang. Tetapi setakat ini cadangan itu belum lagi direalisasikan dan zoo negara masih lagi kekal di lokasi tersebut. Tentang soal pungutan tiket dan sebagainya itu saya saya akan beri secara bertulis, tetapi kita tidak kawal, kita serahkan kepada pihak zoo. Saya bagi contoh, kita ada panda yang dipinjamkan daripada kerajaan negara China. Ada satu tempoh dahulu di mana untuk melawat atau untuk menyaksikan panda ini diberi tiket yang berasingan. Sebab panda ni kos dia agak tinggi tetapi dia juga merupakan satu tarikan kepada pengunjung. So satu ialah general entry untuk tengok pameran haiwan-haiwan lain dan satu ialah untuk melihat panda. Tetapi timbul pula rungutan. Ramai yang hadir dia kata kenapa nak dibeza-bezakan. Maka sekarang disekalikan semula tiket tersebut. Jadi tapi secara spesifik tahap pungutan dan sebagainya saya akan beri secara bertulis kepada yang berhormat. Baik, terima kasih. Tak, kalau kira satu. Saya bergerak kepada soalan nombor 2, Tuan Ahmad Fadli bin Syahri, Pasir Mas. Untuk Speaker, soalan saya nombor 2. Silakan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat Pasir Mas di atas soalan yang dikemukakan pada pagi ini. Seperti mana Yang Berhormat sedia maklum, tindakan Islamofobik Rasmus Paludan, ahli politik ekstremis berhaluan kanan Sweden Denmark yang bertindak membakar kitab suci Al-Quran di Stockholm, Sweden pada 21 Januari 2023 dengan jelas telah membangkitkan kemarahan umat Islam di seluruh dunia. Ini bukan kali pertama Paludan melakukan perkara terkutuk tersebut yang bertopengkan alasan kebebasan bersuara. Terdahulu, beliau telah melakukan perbuatan terkutuk yang sama di Denmark pada 14 April 2019 dan di Sweden pada 29 Ogos 2020 dan 14 April 2022. Kesemua insiden tersebut telah berakhir dengan rusuhan yang ganas di kedua-dua negara. Penghinaan secara berterusan terhadap Islam dan kitab suci Al-Quran ini mencerminkan sejauh mana tahap Islamofobia, perkauman dan diskriminasi telah sampai ke Eropah. Dalam hal ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Berhormat Menteri Luar Negeri telah mengeluarkan kenyataan yang tegas pada 22 Januari 2023 mengecam sekeras-kerasnya perbuatan keji tersebut serta menyatakan bantahan dan kekecewaan kerajaan terhadap keengganan kerajaan Sweden untuk mengambil tindakan ke atas Paludan. Kerajaan turut memanggil kuasa usaha sementara Kedutaan Besar Sweden di Kuala Lumpur pada 26 Januari 2023 berikutan ketiadaan Duta Besar Sweden di Malaysia pada ketika itu.
Tujuan kerajaan memanggil kuasa usaha sementara Kedutaan Besar Sweden adalah untuk menegaskan kembali kecaman Malaysia terhadap tindakan keji Paludan dan menggesa Sweden untuk mengambil tindakan segera terhadap pelaku perbuatan terkutuk tersebut serta mengambil langkah yang serius untuk memerangi sentimen Islamofobia yang semakin membimbangkan di Sweden. Susulan kepada insiden tersebut, Malaysia akan mengambil inisiatif mengedarkan 1 juta naskah kitab suci Al-Quran ke seluruh dunia, seperti mana yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 28 Januari lalu, termasuk menyediakan peruntukan 10 juta ringgit bagi pengedaran segera cetakan 20,000 naskah terjemahan kitab suci Al-Quran dalam bahasa Sweden serta bahasa asing utama dunia. Tuan Dipertua, di arena antarabangsa pula, Malaysia telah mengambil bahagian dalam mesyuarat tergempar yang dianjurkan oleh Pertubuhan Kerjasama Islam OIC pada 31 Januari lalu di Jeddah, Arab Saudi. Mesyuarat tersebut telah sebulat suara mengecam tindakan menghina kitab suci Al-Quran yang berlaku di Sweden, Belanda dan Denmark. Dalam kenyataan Malaysia, kita telah menekankan bahawa tindakan menghina kitab suci mana-mana agama tidak boleh diterima sama sekali dan wajar dikecam. Mesyuarat tersebut menggesa supaya Badan Pemerhati Islamofobia OIC atau dengan izin OIC Islamophobia Observatory dinaik taraf menjadi sebuah jabatan di Sekretariat OIC bagi memudahkan lagi gerak kerja menangani Islamofobia serta menggesa pelantikan utusan khas OIC untuk Islamofobia disegerakan. Tuan Dipertua, Malaysia akan terus bekerjasama rapat dengan komuniti antarabangsa bagi mencegah dan menghapuskan segala bentuk keganasan dan kebencian terhadap Islam. Malaysia akan terus menggesa OIC, PBB dan Majlis Hak Asasi Manusia untuk mengambil tindakan segera dalam menggalakkan penghormatan dan pelindungan sepenuhnya ke atas kitab suci agama di seluruh dunia. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Pak Semas. Terima kasih Yang Berhormat Kimanis Timbalan Menteri di atas jawapan tadi. Saya ucapkan tahniah kepada langkah kerajaan Malaysia mengambil langkah untuk mengedarkan Al-Quran, Mushaf Al-Quran. Tetapi isunya ialah isu Islamofobia, bukan isu kekurangan Mushaf Al-Quran. Walaupun saya faham tindakan ataupun langkah itu ialah sebagai satu simbolik pembelaan kita terhadap Al-Quran. Apa yang lebih penting ialah kita nak menangkis Islamofobia. Jadi soalan saya, setakat manakah lobi Malaysia kepada OIC untuk kita menumbuhkan pusat penyelidikan pemikiran untuk menangkis Islamofobia ini dari masa ke semasa supaya perkara ini tidak berulang lagi, dan perlukah untuk kita menghantar rombongan khusus ke Sweden untuk menjelaskan ataupun menyatakan pendirian Malaysia dalam isu-isu seperti ini. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Pak Silpas. Dalam beberapa siri mesyuarat yang disertai oleh Malaysia, mesyuarat OIC, dan telah pun diputuskan beberapa perkara penting dalam mesyuarat tersebut. Antaranya tindakan bersama semua negara OIC, dan mereka telah bersetuju untuk mengutus surat bantahan secara rasmi kepada Mr. Volker Turk, iaitu Pesuruh Jaya Tinggi bagi Hak Asasi Manusia di Geneva bertarikh 2 Februari 2023 yang telah menggesa Majlis Hak Asasi Manusia PBB mengambil pendirian yang tegas dan mengutuk sekeras-kerasnya. Ini adalah salah satu contoh di mana tindakan yang telah pun diambil oleh OIC. Dan sebagaimana saya nyatakan tadi bahawa kita juga telah meminta untuk mengutus wakil OIC yang untuk menangani Islamofobia ini dalam kadar segera, dan ini akan dipercepatkan. Dan ini juga akan menggambarkan bahawa OIC sangat komited, dan di Malaysia yang berhormat Pak Silmas, kita juga telah mengadakan beberapa siri program khusus untuk menggalakkan dan menyebarkan tentang betapa penting kita memerangi Islamofobia ini. Untuk soalan yang keduanya, sama ada kita perlu mengantar utusan. Saya ingin memaklumkan bahawa kerajaan kita sentiasa prihatin dan komited untuk memerangi Islamofobia. Contohnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, kalau bukan di Swiss tetapi di Denmark, di Netherlands, Belanda, di mana Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berhormat Tambun telah bercakap melalui telefon dengan yang Tuan Terutama Prime Minister Belanda.
juga telah menyatakan bangkangan kita, bantahan keras kita tentang perbuatan yang terjadi di Belanda itu. Jadi kerajaan kita sentiasa prihatin, bukan hanya di Sweden tetapi juga mana-mana negara pun kita juga amat prihatin. Dan saya dalam cerita lawatan saya berhormat ke The Hague baru-baru juga telah bertemu dengan Sekretari Jeneral merangkap Timbalan Menteri Luar Negeri Belanda juga. Saya juga bangkitkan isu yang sama bahawa Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya tentang perbuatan menghina Al-Quran yang berlaku di Belanda itu. Jadi ini suatu tindakan kebersamaan Malaysia dan juga OIC bersama-sama. Dan kita juga minta semua pimpinan kita, ahli parlimen kita semua bersama memerangi Islamofobia yang berlaku di Malaysia ini. Terima kasih. Sri Gading. Terima kasih, Datuk Speaker. Saya ucapkan tahniah di atas jawapan yang panjang, yang luas dan juga menyeluruh. Walaupun Pak Simah menyatakan bahawa dengan citakan Al-Quran itu tidak menjawab Islamofobia. Walau macam mana pun kalau katakan citakan 1 juta tu pelbagai bahasa dan khusus kepada bahasa Sweden, mana memberikan penjelasan tentang Al-Quran kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang keduanya, apa yang saya ingin nyatakan bahawa apakah langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan Malaysia dalam menyahut suruhan IOC dalam memerangi Islamofobia di dalam negara kita sendiri. Sebab kadang-kadang ada orang yang bertindak luar daripada batas menyebabkan orang dalam Malaysia sendiri pun takut dengan Islam. Jadi apa tindakan kerajaan? Terima kasih, Menteri. Ya berhormat Seri Gading. Bagi menyahut seruan OIC ini, ada beberapa program besar yang telah pun dianjurkan bersama Kementerian Luar Negeri, bersama-sama dengan Jabatan Perdana Menteri dan juga International Institute of Islamic Thought, IIIT, untuk mengajukan forum antarabangsa tentang Islamofobia yang bertemakan libat serta bermakna melalui wacana madani, atau dengan izin International Forum on Islamophobia, Meaningful Engagement Through Madani Discourse. Ini telah diadakan pada 27 Februari yang lepas. Ini adalah salah satu program di mana kerajaan kita sentiasa menyebarkan mesej tentang pentingnya kita memerangi Islamofobia di negara ini. Jadi saya juga berharap nanti akan ada lagi banyak forum, dialog, meretasi agama akan diadakan supaya kita faham tentang penghormatan, perlindungan kitab suci Al-Quran, malah menghormati agama, perbedaan agama di negara ini. Terima kasih. Terima kasih. Saya perhatikan untuk soalan nombor 3, sempurna tidak berada dalam Dewan. Kita masuk ke soalan nombor 4, Datuk Seri Ikmal Hisham bin Abdul Aziz Tanah Merah. Silakan. Saya tengah cari nombor 4. Ya, soalan saya nombor 4. Sebut itu soalan saja. nombor 4 sekejap. Okey, soalan saya nombor 4. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk Dipertua. Terima kasih soalan daripada Yang Berhormat Tanah Merah. Kementerian Dalam Negeri melalui Polis Diraja Malaysia komited bagi menangani isu jenayah tawaran pekerjaan di luar negara. Dalam usaha untuk menyelamat dan membawa pulang rakyat Malaysia yang menjadi mangsa sindiket berkenaan, Kementerian Dalam Negeri dan PDRM yang juga merupakan ahli mesyuarat penyelarasan antara agensi berkenaan isu sindiket jenayah penipuan, tawaran pekerjaan melibatkan warga negara Malaysia di luar negara yang diterajui oleh Kementerian Luar Negeri telah melaksanakan sesi libat urus dan bekerjasama dengan pelbagai pihak berkepentingan seperti perwakilan diplomatik asing berkaitan, badan politik, badan bukan kerajaan, Interpol, ASEANAPOL dan agensi penguatkuasa yang lain. Dalam hal ini, perincian usaha yang sedang dilaksanakan secara berterusan adalah sebagaimana berikut. Pertama, kita mengadakan sesi libat urus bersama negara seperti Kemboja, Thailand, Myanmar dan Laos secara fizikal untuk tujuan perkongsian maklumat dan penyelarasan misi menyelamat mangsa. Kita juga mengenal pasti sindiket yang menjadi dalang, utamanya ejen pekerjaan di Malaysia. Kemudian, kita menjalankan siasatan komprehensif bagi menghasilkan pendakwaan agar memberi kesan pencegahan kepada
masyarakat. Selainnya kita meningkatkan kesedaran awam dan tahap kefahaman pelbagai lapisan masyarakat termasuk di kawasan luar bandar mengenai sindiket jenayah penipuan ini. Selain daripada itu, sesi libat urus dengan masyarakat madani bagi kerjasama dalam memetras jenayah penipuan kerja luar negara dan kerjasama dan penyelarasan semua kementerian dan agensi di bawah kerajaan yang relevan bagi mengatasi masalah ini. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Tan Amirah. Yang berhormat Menteri, terima kasih jawapan yang diberikan oleh YB Menteri. Cuma apa pun benda ni kita nampak, kita perlu ambil perkara serius. Kesian kepada rakyat Malaysia yang terpedaya dan tertipu. Oleh itu saya mohon Kementerian untuk terus lebih giat lagi ya menangani. Jadi soalan tambahan saya, dalam siasatan pihak berkuasa, adakah sedikit pekerjaan di luar negara itu berpakat dengan sedikit dalam negara ini? Jadi adakah dalam usaha kita nak bebaskan rakyat Malaysia yang terperangkap dalam sedikit itu, apakah kerajaan perlu ada bayar wang tebusan tak? Ya, kalau ada, saya nak tahulah berapa jumlah yang terlibat setakat ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tan Merah atas soalan tambahan berkenaan. Pihak Polis Diraja Malaysia telah menjalankan risikan dan siasatan berkaitan perkara ini. Hasil risikan dan siasatan pihak PDRM sebenarnya telah berjaya menumpaskan 2 buah syarikat yang disaki menjalankan kegiatan ini dan pihak PDRM juga telah berjaya membuat tangkapan kepada beberapa individu yang disiasat di bawah Akta Anti Perdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 Akta 670. Hasil daripada tangkapan ini, pihak PDRM sebenarnya telah berjaya memperolehi arahan pertuduhan daripada Jabatan Peguam Negara. Berkaitan dengan perkara kedua, adakah kita membayar wang tebusan? Sebenarnya saya nak sebut bahawa tiada sebarang bayaran pampasan diberikan oleh pihak kerajaan kepada pihak sindiket dalam usaha menyelamat mangsa yang terpedaya dengan sindiket jenayah penipuan pekerjaan ini. Terima kasih. Sila tampil. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Sejak kebelakangan ini, sedikit penipuan pekerjaan di luar negara semakin banyak dilaporkan dan keadaan ini amat membimbangkan. Jika dahulunya negara kita merupakan negara destinasi bagi penyeludupan pekerja asing dan pencari suaka, kini negara kita telah menjadi negara sumber untuk kegiatan penyeludupan dan sedikit penipuan pekerjaan. Saya ingin mohon penjelasan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri mengenai modus operandi sedikit mencari rakyat tempatan untuk bekerja di luar negara. Soalan saya, siapakah atau apakah kategori yang menjadi sasaran sedikit untuk direkrut dan apakah tindakan serta nasihat yang boleh jadikan iktibar oleh masyarakat supaya dapat menghindari perkara ini? Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Tampin atas soalan berkenaan mengikut trend semasa mangsa yang terpengaruh dan terpedaya dengan iklan-iklan tawaran pekerjaan di laman sosial media seperti Facebook dan sebagainya. Dan ada mangsa yang dipedaya oleh kenalan baru, media sosial. Kebanyakan mangsa yang terjebak adalah mereka yang berasal dari kawasan pendalaman dan luar bandar yang sedang mencari pekerjaan. Dan terjumpa iklan-iklan yang menawarkan gaji-gaji lumayan dan sebagainya. Antara jawatan yang ditawar oleh sindiket bagi mengaburi mata mangsa misalnya adalah pekerjaan sebagai pegawai perkhidmatan pelanggan di syarikat pelaburan atau di kasino berlesen. Ada juga pekerjaan di tempat-tempat peranginan, jurubahasa, pegawai pemasaran dan sebagainya. Namun demikian, apabila mangsa sampai ke negara destinasi berkenaan, kebanyakan mereka dipaksa bekerja sebagai skema. Itu penipuan, iaitu menipu orang dalam talian untuk pelaburan yang tidak wujud dan sebagainya. Dan tentunya dalam hubungan ini, berdasarkan maklumat yang diperolehi oleh PDRM semasa sesi libat urus yang kita laksanakan dengan negara destinasi dan juga semasa sesi penyiasatan dengan mangsa-mangsa yang terlibat, kita dapati ada beberapa kategori yang terlibat. Antaranya mereka yang terpedaya dengan iklan tawaran pekerjaan namun menyedari hakikat sebenar mereka telah ditipu
apabila sampai ke negara berkenaan. Dan ada juga kumpulan yang mereka mengetahui tujuan asal mereka ke negara destinasi. Maknanya mereka tahu apa tujuan mereka pergi sebagai skema, namun bila sampai dah bekerja di sana mereka tidak mencapai sasaran yang dikenaki oleh pihak berkenaan, maka perkara-perkara yang diluanjakan akan berlaku. Dan ada juga di antara mereka yang berjaya telah dibawa balik oleh pihak PDRM tetapi telah pergi semula ke negara berkenaan dan meminta untuk diselamatkan. Ini antara kategori-kategori yang berlaku. Berkaitan dengan soalan yang tambahan dan berikutnya, rakyat Malaysia, kita nasihat kepada rakyat Malaysia yang menerima tawaran pekerjaan di luar negara, hendaklah terlebih dahulu mengetahui dan mematuhi undang-undang dan peraturan-peraturan pekerjaan tempatan agar mereka memastikan mereka sentiasa mengambil tahu akan pekerjaan yang sah. Antara perkara-perkara penting yang perlu ada untuk urusan pengambilan pekerja asing, misalnya berkaitan dengan visa kerja, kontrak kerja dan sebagainya. Selain daripada itu, nasihat kita, orang ramai yang ditawarkan pekerjaan di luar negara juga dinasihati supaya merujuk terlebih dahulu kepada kedutaan negara kita. Dan juga konsul Malaysia di negara-negara berkenaan bagi kita mendapat nasihat supaya apa saja yang ditawarkan oleh mereka merupakan sesuatu yang sah, telah mendapat nasihat daripada pihak-pihak yang berkaitan. Terima kasih. Baik, terima kasih Menteri. Sekarang saya jemput Puan Vivian Wong Shih Yee Sandakan. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan saya nombor 5. Menteri. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih kepada Yang Berhormat daripada Sandakan. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 ataupun Akta 672 telah berkuasa di 7 buah negeri iaitu Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perlis, Kedah, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Bagi negeri Sabah pula, pengurusan sisa pepejal dan perkhidmatan pembersihan awam masih dikendalikan oleh pihak berkuasa tempatan PBT. Justru dalam memastikan perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dilaksanakan secara berkesan dan mampan, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT melalui Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara JPSPN bersedia untuk membantu memberi khidmat nasihat teknikal kepada mana-mana kerajaan negeri untuk membangunkan fasiliti pengurusan sisa pepejal. Setakat ini, KPKT tidak mempunyai peruntukan di bawah Rancangan Malaysia ke-12 RMK ke-12 untuk membangunkan tapak pelupusan sisa pepejal sanitari di Sandakan Sabah. Namun, untuk makluman YB, sekiranya ada keperluan untuk membina tapak pelupusan sisa pepejal sanitari di Sandakan, Kerajaan Negeri Sabah boleh mencadangkan tanah yang bersesuaian sebelum mengemukakan permohonan berserta dokumen-dokumen yang lengkap kepada KPKT. Sebagai contoh, KPKT melalui JPSPN telah melaksanakan 3 projek di Negeri Sabah dengan jumlah keseluruhan sebanyak 132,9,610. Pertama, yang telah siap di tapak pelupusan sanitari di Bukit Gemuk, Tawau. Jumlah kos pembinaan 44 juta ataupun lebih kurang 45 juta ringgit dan telah diserahkan kepada Majlis Perbandaran Tawau pada 14 Februari 2022 yang mana dia cover kawasan daerah Tawau. Yang kedua, dalam pembinaan adalah naik taraf tapak pelupusan sanitari sisa pepejal di Kayu Madang, Kota Kinabalu dengan kos 40 juta ringgit. Projek ini masih dalam pembinaan dan dijangka akan siap sepenuhnya pada penghujung tahun 2023. Area yang kita boleh cover dengan tapak ini adalah sekitar Kota Kinabalu, Penampang, Tuaran, Putatan dan Kota Belud. Dan yang ketiga adalah projek tapak pelupusan sanitari Pantai Barat Selatan dengan anggaran kos pembinaan sebanyak 47 juta ringgit yang mana area yang kita akan cover adalah daripada Beaufort, Sipitang, Kuala Penyu, Papa, Membakut dan Menumbuk. Ketika ini masih dalam peringkat pra-pelaksanaan, masih tunggu EIA dan Kerajaan Negeri Sabah telah meluluskan tapak seluas 145 ekar dengan peruntukan daripada Kerajaan Negeri sebanyak RM858,469.62 dan dijangka akan ditender pada pertengahan tahun 2024.
Sekian, terima kasih Datuk Yang Dipertua. Sila Sandakan. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Timbalan Menteri atas jawapan tersebut. Jadi masalah yang dihadapi oleh warga Sandakan dengan tapak sampah atau yang sedia ada adalah pencemaran udara sama ada daripada baut sampah ataupun pembakaran haram. Selain itu dilaporkan juga licit sampah menyebabkan pencemaran serius di Sungai Segalit. Tetapi apabila masalah dibawa ke Majlis Perbandaran Sandakan yang merupakan penguatkuasa untuk semua kontrak-kontrak ini termasuk pengurusan sampah, tetapi jawapan yang diberi oleh mereka adalah pencemaran adalah di bawah naungan Jabatan Alam Sekitar. Jadi soalan saya kepada kementerian adalah sama ada kementerian akan mengambil tindakan yang tegas terhadap semua kontraktor dalam naungan kementerian dan isu kompaun yang berat atau menghentikan kontrak yang serta-merta kepada mereka pemegang kontrak yang tidak menjalankan tugas dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih YB Sandakan atas keprihatinan beliau. Seperti yang saya sebut tadi, bermaksud di Sabah, pengurusan sisa pepejal terletak di bawah Local Government Ordinance 1961 dan juga untuk di Sarawak Authorities Ordinance 1996. Maka Sabah tidak menyertai Akta 672. Dan kalau ikut jawapan tadi juga, bagi isu berkaitan dengan alam sekitar, memang Jabatan Alam Sekitar ada ruang untuk menguat kuasa atau menggunakan pakai Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Jadi dalam isu ini, kalau tanya pandangan saya, adalah sebaik mungkin apabila tapak perusahaan ini penuh, wajarlah ditutup dengan sempurna dan moga kalau dari segi untuk kita langkah way forward, kemungkinan lebih baik sekiranya dirancang untuk tapak yang ada sanitari supaya pengurusan itu lebih sempurna disandarkan. Jadi saya mohon mungkin ahli parlimen boleh berbincang di peringkat PBT dan seterusnya mengangkat kepada kerajaan negeri untuk kita cari jalan penyelesaian jangka panjang. Terima kasih. Lalu Star. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Mengenai tapak pelupusan sisa pepejal ni, adakah kerajaan bercadang untuk menguruskan tapak sisa pepejal ni dan mengolahnya menjadi satu sumber tenaga yang boleh diperbaharui? Adakah telah ada ataupun belum? Dan yang kedua, di negara-negara maju, tapak sisa pepejal ini dijadikan taman rekreasi untuk memastikan dia mesra dengan alam sekitar dan juga menggunakan teknologi hijau. Adakah kerajaan ada perancangan untuk perkara tersebut? Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Al-Ustaz Datuk Speaker. Dari segi pengurusan sampah ini, jalan terbaik adalah untuk mengurangkan kesan kepada alam sekitar. Memang ada beberapa langkah yang kita susun, tetapi dari segi kegunaan ataupun untuk menjana sebagai contoh untuk tenaga elektrik, kaedah yang digunakan pakai di negara-negara lain adalah untuk menggunakan incinerator yang berskala besar ataupun di sini waste to energy. Jadi yang ini pun memang ada dalam perancangan, malah ada juga WTE yang telah mula beroperasi sebagai contoh di Port Dickson Negeri Sembilan. Sementara untuk langkah way forward juga, bila disebut tadi kita nak kurangkan kesan kepada alam sekitar, pengasingan itu perlu berlaku. Contohnya, kalau sisa makanan itu lebih baik kita uruskan secara dikompos. Sebagai yang mana kementerian 2 bulan lepas kita telah lancarkan AD, Anaerobic Digester, mesin di Ampang Jaya yang bersambungan dengan medan selera. Jadi sisa-sisa makanan itu kita boleh proses untuk menjana sumber yang lain. Manakala kita tahu juga actually budaya itu adalah sama penting supaya kesedaran untuk separation at source itu lebih sempurna. Sebab yang paling baik adalah menguruskan secara kita semula ataupun recycle. Dan akhir sekali Speaker, memang hasrat kita supaya dalam menguruskan sisa sampah ataupun sisa pepejal ini adalah dalam bentuk kitaran ekonomi. Supaya apa yang kita terima itu kita dapat janakan balik kepada masyarakat. Sekian, terima kasih. Baik, seterusnya saya jemput Datuk Mumtaz bin Mat Nawi Tumpat. Assalamualaikum. Pagi-pagi mengutip tiram, soalan saya nombor 6. Sila Menteri. Salam sejahtera, salam perpaduan, Datuk Dipertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tumpat. Untuk makluman Yang Berhormat, Kementerian Pengangkutan amat prihatin dengan keperluan pengangkutan rakyat di negeri-negeri pantai timur, terutamanya melalui mod kereta api.
Hal ini dibuktikan dengan pembinaan projek rel terbesar di Asia Tenggara, iaitu projek laluan rel Pantai Timur ataupun ECRL yang menghubungkan negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang dengan Selangor, seterusnya memperbagaikan akses pengangkutan melalui rel dari Pantai Timur ke Pantai Barat. Landasan bari sepanjang 665 km ini adalah landasan torok piawai ataupun standard gauge dan elektrik yang direka bentuk dengan piawaian antarabangsa. Kelajuan operasi mampu mencapai 160 km sejam. Dari segi reka bentuk landasan, terdapat beberapa pintasan ataupun bypass yang disediakan di lokasi-lokasi sesuai yang membolehkan operasinya mencapai tahap yang optimal. Apabila siap kelak, ECRL akan menghubungkan stesen Kota Baru di Kelantan dengan stesen ITT Gombak di Kuala Lumpur dalam masa 5 jam sahaja. Sehingga bulan Januari 2023, pembinaan keseluruhan projek ini telah mencapai kemajuan sebanyak 39.64%. Rakyat Pantai Timur dijangka dapat menikmati kemudahan ini seawal tahun 2027 apabila projek ini siap sepenuhnya. Pada masa yang sama, kerajaan turut meningkatkan kualiti perkhidmatan kereta api di landasan meter gauge yang sedia ada, termasuk jajaran landasan yang terletak di negeri Pahang dan negeri Kelantan. Kementerian Pengangkutan sedang giat membaik pulih landasan di jajaran tersebut bagi menambah keselesaan serta meningkatkan perkhidmatan kereta api. Setakat ini, jajaran Jelantut Gua Musang, Pakej B, telah siap sepenuhnya pada 5 April 2021. Manakala untuk jajaran Gemas Mentakap Pakej A dan jajaran Gua Musang Ketumpat Pakej C, projek pembaik pulihan landasan mengalami kelewatan. Selain itu, KTMB telah memperkenalkan penggunaan 10 set kereta api diesel multiple unit ataupun DMU sejak tahun 2021 untuk memberi keselesaan kepada penduduk di jajaran Pantai Timur. Perkhidmatan train tersebut meliputi sektor laluan Tumpat ke Gua Musang dan Gua Musang ke Kuala Lipis. Selain itu, KTMB telah memperkenalkan beberapa perkhidmatan baru seperti shuttle timuran dari Kuala Lipis, Gemas dan ekspres timuran dari Johor Bahru ke Tumpat. Sambutan adalah sangat menggalakkan. Untuk makluman, landasan kereta api sedia ada di Kelantan adalah landasan tunggal dan kapasiti landasan masih mencukupi berdasarkan keperluan penumpang dan rakyat. Kerajaan akan menimbang untuk menaik taraf landasan berkembang sekiranya permintaan dan keperluan meningkat pada masa hadapan sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan demografi semasa. Sekian, terima kasih. Sila Tumpat. Terima kasih Menteri, terima kasih Yang Dipertua. Kita mengetahui bahawa sekarang ini ada dua kereta api, satu ECRL, satu KTM. Tetapi kedua-dua ini tidak sampai ke Thailand sebagaimana yang berlaku di Padang Besar boleh sambung ke Hat Nyai. Jadi apakah kerajaan bercadang untuk memastikan sama ada ECRL ataupun KTMB dapat menyambung semula laluan ke Thailand sebagai contohnya Rantau Panjang ke Sungai Golok bagi merancangkan ekonomi dan juga pelancongan di Kelantan. Dan yang kedua, adakah kerajaan boleh mengkaji bagi cadangan supaya Tumpat dijadikan sebagai bandar kereta api dan menjadi rail inland port untuk kemajuan dan ekonomi rakyat Tumpat. Terima kasih. Malih Menteri. Kita mengalu-alukan cadangan tersebut, namun begitu pada ketika ini laluan ECRL akan terminate ataupun berhenti di Kota Baru. Memang kita tahu bahawa jajaran asalnya sampai ke wakaf Bengkalan Kubur dekat Tumpat. Dan memang kalau untuk menghubungkan ke negara Thailand, ini adalah antara kerajaan dengan kerajaan G2G dan perbincangan lanjut perlu dilaksanakan bersama dengan kerajaan Thailand. Tetapi ia memang sesuatu yang boleh dilaksanakan pada masa hadapan. Tapi memang dari segi hubungan kereta api, memang kita mahu bahawa hubungan antara Malaysia dengan Thailand, merentas negara ini dapat ditambah. Malah memang ada juga perancangan untuk menghubungkan landasan kereta api daripada negara kita sampailah ke China. Dan sudah tentu link di antara Malaysia dengan Thailand itu cukup penting. Kalau suatu hari nanti kargo daripada Malaysia boleh sampai ke China di Kunming. Terima kasih. Pak Sudang. Terima kasih Datuk Speaker. Yang berhormat Menteri, saya menyokong cadangan YB Tumpat tadi, iaitu perlunya kalaupun tidak sekarang tapi dalam masa yang terdekat landasan kereta api berkembar ke Pantai Timur. Sebab sekarang ini projek landasan kereta api berkembar antara Gemas ke Johor Bahru dah hampir siap dah. Artinya melengkapkan double track ini daripada utara Padang Besar sampai ke Johor Bahru.
Jadi kalau kita sambung nanti daripada Gemas ke Tumpat, artinya akan melengkapkanlah sistem kereta api yang lebih baik. Sebab pengalaman saya sendiri pun dah naik kereta api KTM biasa ni, letih yang Berhormat Menteri. Jadi beri perhatianlah apa yang Tumpat cadangkan itu. Terima kasih. Terima kasih Pasir Gudang. Terima kasih kepada Yang Berhormat Pasir Gudang. Memang kita di peringkat Kementerian Pengangkutan, perancangan untuk menaik taraf dan menambah baik mod kereta api ini memang dalam perancangan kita. Tetapi seperti biasa, sebarang perancangan pembangunan ini mengambil masa dan dia akan berfasa-fasa. Di antara Kemas ke Johor Bahru pun projek itu mengambil masa hampir 10 tahun untuk disiapkan. Bukannya mudah untuk mempersiapkan satu projek sebesar itu kerana yang pertamanya memerlukan perbelanjaan yang cukup besar. Kemas JB saja lebih kurang 10 bilion. Kalau mengambil kira daripada Gemas sampailah ke Tumpat, landasan ke Berkembar, sudah tentu perbelanjaannya lebih besar daripada apa yang diperlukan untuk Gemas ke Johor Bahru. Namun begitu, setakat ini memang ada. Bukannya tak ada perkhidmatan. Ada perkhidmatan dan kita sudah tentu nak tambah baik. Landasan Berkembar itu dia boleh electrified. Tetapi pada ketika ini, walaupun landasan satu hala saja, satu landasan saja, tetapi kita telah memperkenalkan DMU. Kereta api DMU, iaitu yang lebih selesa. Dan untuk makluman Yang Berhormat Tumpat dan ahli-ahli berhormat daripada Kelantan, baru-baru ini kita telah pun memperkenalkan untuk shuttle timuran ini kita memberikan perkhidmatan percuma kepada golongan OKU dan juga golongan pelajar. Semua pelajar daripada sekolah rendah sampailah ke tingkatan 6. Di sepanjang laluan tersebut, kalau mereka daftar saja, mereka boleh dapat perkhidmatan percuma. Ini sudah tentu di antara satu kawasan di Gua Busang ataupun di Kuala Gelis ini. Ada sebilangan sekolah, sebilangan pelajar sekolah rendah yang memerlukan perkhidmatan kereta api setiap hari. Kita bagi percuma sekarang. Jadi pakailah perkhidmatan ini dan kita mengharapkan bahawa kita akan tambah baik. Dan DMU itu memang sesuatu yang selesa untuk pengguna-pengguna KTM. Dan kita harap ini dapat juga dapat mempromosikan penggunaan kereta api di Pantai Timur dan kita berharap bahawa rakyat di negeri Kelantan akan menikmati perkhidmatan yang lebih baik daripada KTM. Terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Puan Sherlina Soalan binti tambahan. Abdul Rashid, Bukit Bendera. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Soalan nombor saya, soalan nombor 7. Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih YB Bukit Bendera atas soalan berkaitan dengan Giat Mara. Tuan Yang di-Pertua, sejak tahun 1986 sehingga kini Giat Mara telah berjaya melatih seramai 398,163 orang masyarakat Bumi Putra dari pelbagai latar belakang. Syarat kemasukan ke Giat Mara amat mudah. Peserta hanya boleh membaca, menulis dan minat sahaja. Sekaligus dapat memberi peluang kemasukan kepada semua golongan menjalani latihan di Giat Mara. Dengan syarat minima ini juga ia dapat membantu golongan yang keciciran dari sekolah, kehilangan kerja dan mereka yang berhasrat untuk menjadi usahawan teknopreneur. Pencapaian graduan Giat Mara melalui sumber sistem kajian pengesanan graduan SKPG Kementerian Pengajian Tinggi dari tahun 2020 hingga 2022 telah menunjukkan bahawa Giat Mara telah melahirkan seramai 31,114 orang pelatih. Daripada jumlah tersebut, seramai 19,680 orang, iaitu 63.3% orang pelatih telah mendapat pekerjaan di industri. Manakala seramai 4,293 peserta atau pelatih, iaitu 13.8% telah menceburi bidang keusahawanan. Bagi memastikan tahap kebolehpasaran yang tinggi, pelbagai program kaitan bersama industri sedang dilaksanakan seperti job guarantee dan juga job matching bersama-sama dengan pemain-pemain industri. Terima kasih, Datuk Menteri.
Silakan Kep Nera. Saya ada soalan tambahan. Terima kasih ke atas pencerahan tersebut. Saya ingin tahu juga ya, apakah bantuan yang telah disalurkan kepada peserta-peserta yang telah berjaya menamatkan kursus untuk memastikan bahawa mereka terus memanfaatkan ilmu yang telah dipelajari, dan juga pada masa yang sama, adakah kementerian bercadang untuk memperluaskan lagi penyertaan veteran anggota tentera dalam pelajaran tersebut ya, bagi memanfaatkan mereka dengan kerjasama ya Jabatan Hal Ehwal Veteran. Terima kasih. Untuk makluman yang berhormat, bagi memastikan peluang dan laluan kerjaya yang jelas kepada lepasan pelatih Giat Mara, inisiatif seperti program artikulasi TVET Mara dilaksanakan bagi memberi peluang kepada lepasan pelajar meningkatkan kemahiran atau menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi melalui sistem pendidikan Mara seperti diploma, ijazah, sarjana dan juga PhD. Bantuan yang disalurkan kepada peserta yang menamatkan latihan adalah seperti program job guarantee dan job matching program bersama dengan pemain industri bagi mempertingkatkan kebolehpasaran pelajar ataupun pelatih-pelatih Mara. Dan selain pada itu, pelajar-pelajar ataupun peserta yang menceburi dalam bidang keusahawanan, pihak kementerian melalui Mara juga menyediakan pelbagai skim, iaitu skim sokongan pembiayaan seperti skim pinjaman usahawan belia yang dalam singkatan dia Putra, skim pinjaman lepasan ITMA yang dalam singkatan dia SEMAI, pinjaman usahawan teknikal PUTEK, dan skim pinjaman kontraktor SPIKE dan lain-lain lagi. Berkaitan dengan penyertaan veteran tentera, pihak kementerian melalui TVET KKDW juga melalui Giat Mara sememangnya terbuka untuk menyediakan latihan kepada semua golongan termasuk veteran angkatan tentera dan anggota yang sedang dalam fasa peralihan untuk menamatkan perkhidmatan mereka. Untuk makluman yang berhormat, kementerian melalui Giat Mara telah melaksanakan beberapa program peralihan latihan teknikal bersama Perhebat dalam memberi latihan melibatkan dalam pelbagai bidang kursus. Terima kasih, Datuk Direktur. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Berdasarkan kepada jumlah peserta yang telah berjaya menghabiskan kursus sebagaimana diumumkan tadi, berapakah bilangan alumni yang telah memberikan sumbangan dan pulangan kembali kepada negara? Dan adakah usahawan yang berjaya ini diberikan peluang untuk berkolaborasi dengan agensi kerajaan seperti JKM, JPW dan juga membuat CSR kepada golongan SASA? Dan yang terakhir, apakah usaha pihak kerajaan dalam mengembangkan potensi graduan Giat Mara ini di kalangan anak muda menjadi pakar dalam bidang yang telah mereka ceburi? Terima kasih Tuan Dipertua. Silakan Menteri. Okey, untuk soalan tadi daripada Kuala Kerai soalan tu nampaknya ada tiga soalan Yang pertama berkaitan dengan jumlah pelatih atau giat yang telah dilahirkan yang memberi sumbangan yang seperti yang saya maklumkan tadi seramai 398,163 orang pelatih ataupun peserta-peserta yang telah dilahirkan oleh Giat Mara sejak 1986 di seluruh negara. Yang kedua tadi kolaborasi dengan agensi. Okey. Untuk maklumat yang berhormat, peserta-peserta Giat Mara di samping kita memastikan peluang-peluang pekerjaan selepas tamat kursus yang dijalankan melalui orang kata job matching dan juga program-program yang berkaitan dengan industri, kita juga menggalakkan peserta-peserta Mara untuk mengadakan kolaborasi dengan agensi-agensi lain untuk memastikan
usaha-usaha ataupun bidang yang mereka ceburi dapat diperluaskan lagi. Bukan setakat orang kata hanya mendapat bantuan daripada KKDW saja, tetapi juga boleh diperluaskan kepada program-program di peringkat kementerian yang lain yang boleh membesarkan lagi dan boleh memberi sumbangan kepada usahawan-usahawan ataupun peserta-peserta junior kita dalam memastikan sistem TVET ini dan juga meningkatkan ekonomi usahawan-usahawan TVET ini. Itu saja Datuk Yang Bertuah. Terima kasih. Saya jemput Datuk Ahmad Marzuk bin Syari Pengkalan Jepa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Tukar kerajaan bulan 8, soalan saya nombor 8. Tuan Pertua, saya tak tahu dimaksudkan itu Kerajaan Persekutuan ke Kerajaan Kelantan. Tuan Pertua, untuk maklumat ahli yang berhormat, pada masa ini negara telah mempunyai 6 buah lapangan terbang antarabangsa iaitu KLIA, Kota Kinabalu, Kuching, Pulau Pinang, Langkawi dan Johor Bahru. Lapangan-lapangan terbang domestik lain termasuk juga lapangan terbang Sultan Ismail Petra berperanan sebagai feeder kepada lapangan-lapangan terbang antarabangsa ini. Walaupun LTSIP tidak dikategorikan sebagai lapangan terbang antarabangsa ataupun hub penerbangan serantau, namun dia masih boleh mengendalikan operasi penerbangan antarabangsa berjadual dan tidak berjadual, seperti mana lapangan-lapangan terbang domestik yang lain. Kedudukan LTSIP pada masa ini adalah lapangan terbang domestik ketiga tersibuk, selepas lapangan terbang Miri dan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah di Subang. LTSIP mencatatkan jumlah pengendalian penumpang pada tahun 2019 ataupun pra-COVID-19 melebihi 1.8 juta orang. Namun jumlah ini berkurangan pada tahun 2020 dan 2021 dengan masing-masing hanya mencatatkan jumlah penumpang sebanyak 0.71 juta dan 0.5 juta orang berikutan sekatan perjalanan oleh kerajaan bagi membendung wabak COVID-19. Selanjutnya, jumlah penumpang kembali mencatatkan peningkatan pada tahun 2022 iaitu melebihi 1.38 juta. Dalam hubungan ini, Kementerian Pengangkutan sentiasa menggalakkan syarikat-syarikat penerbangan Malaysia dan asing untuk menyediakan dan menambah kekerapan perkhidmatan penerbangan bagi laluan-laluan domestik dan antarabangsa ke LTSIP. Pada masa ini, operasi penerbangan ke ataupun dari LTSIP hanya melibatkan penerbangan bagi laluan domestik sahaja, bagi laluan Kuala Lumpur, Subang, Pulau Pinang, Langkawi, Johor Bahru, Kota Kinabalu, Kuching dengan jumlah kekerapan penerbangan sebanyak 136 kali seminggu. Dalam hubungan ini, sebarang cadangan untuk menyedia dan menambah kekerapan jadual penerbangan bagi mana-mana laluan termasuk laluan ke LTSIP adalah merupakan perancangan yang ditentukan sendiri oleh syarikat-syarikat penerbangan berdasarkan commercial viability, sesuatu laluan dan tertakluk kepada kelulusan daripada MEFCOM dan juga pihak berkuasa penerbangan awam sebelum ia dapat dilaksanakan. Pada masa ini, kerajaan sedang melaksanakan projek pembesaran dan menaik taraf LTSIP bagi tujuan menambah baik fasiliti serta meningkatkan kapasiti terminal lapangan terbang daripada 1.5 juta penumpang MPPA kepada 4 MPPA ataupun 4 million passenger per annum dengan kos melebihi 440 juta ringgit Malaysia. Surat setuju terima telah dikeluarkan pada 27 Mac 2021 dan setakat 25 Februari 2023, kemajuan sebenar projek adalah 18.19% berbanding jadual asal iaitu 43.42%, iaitu kelewatan sebanyak 25%. Kelewatan ini antara lainnya adalah disebabkan kekurangan tenaga pekerja, tempatan asing di tapak projek berikutan penularan wabak COVID-19 yang berlaku sebelum ini. Pihak kementerian sedang bekerjasama dengan pihak kontraktor untuk menyelesaikan isu ini. Namun walaupun ada kelewatan, pihak kontraktor telah memberikan komitmen bahawa projek ini tidak akan lewat dan dijangka siap sepenuhnya pada September 2024 seperti yang dirancangkan. Terima kasih. Soalan tambahan kedua sebelah kanan. Terima kasih. Soalan pertama ni. Ya, pertama. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri dan terima kasih kepada Tuan Di-Pertua. Tadi saya pantun tadi dalam Parlimen sudah tentu Kerajaan Persekutuan bukan negeri Kelantan. InsyaAllah. Tuan Di-Pertua, kita tahu bahawa airport ketiga tersibuk domestik dalam negara itu Kota Baru.
Dan pada masa kini musim cuti sekolah, harga tiket sangat luar biasa. Terutamanya bila hujung minggu ahli-ahli parlimen kita yang nak balik kawasan terpaksa membayar harga yang mahal. Adakah cadangan daripada pihak kementerian untuk mengawal ataupun ada satu mekanisme supaya harga tiket itu harga yang berpatutan? Dan kalau kita tengok tempat lokasi strategik Kota Baru, Airport Kota Baru ini, adakah dalam perancangan pihak kerajaan untuk menaik taraf kepada lapangan terbang antarabangsa di negeri Kelantan? Tanah yang di-allocate untuk airport ini sudah ada sekitar 937.94 ekar, jumlah yang sangat besar dan sudah pasti perlu dan boleh dilaksanakan penaik tarafan airport antarabangsa. Kalau ada perancangan pada pihak kerajaan, berapa kos yang dianggarkan untuk mengangkat kepada lapangan terbang antarabangsa? Terima kasih. Yang Amat Menteri. Terima kasih Tuan Ketua. Yang pertamanya berkenaan dengan harga. Memang ini persoalan yang sering dibangkitkan dalam Dewan Yang Mulia ini. Tetapi Kementerian Pengangkutan telah berkali-kali menjawab bahawa dari segi harga tiket kapal terbang, ia adalah dynamic pricing. Dan kita tak boleh meletakkan satu harga ceiling kepada tiket kapal terbang. Sebab kalau kita meletakkan satu harga ceiling ataupun mengawal dari segi harga tetap, ia akan mungkin menjejaskan sektor penerbangan. Kerana kalau syarikat-syarikat penerbangan ini melihat bahawa tidak ada dynamic pricing, mereka mungkin akan mengurangkan kapasiti. Sekiranya kapasiti itu dikurangkan, maka ia akan memberikan kesan yang lebih buruk kepada keseluruhan ekonomi dan juga pengangkutan udara negara kita. Tetapi dari segi bagaimana kita membantu untuk mengawal harga ini, ia melalui penambahan kapasiti. Itu sebabnya Kementerian Pengangkutan memberikan kerjasama kepada syarikat-syarikat penerbangan, menggalakkan mereka supaya menambah kapasiti. Dan baru-baru ini memang ada pun tambahan syarikat penerbangan. Satu syarikat penerbangan baru telah pun dimulakan dan antara laluan yang dijalankannya termasuk ke Kota Baru. Jadi di peringkat Kementerian Pengangkutan kita bersungguh-sungguh untuk menggalakkan syarikat-syarikat penerbangan ini menambah kapasiti, terutamanya musim perayaan. Dan untuk musim perayaan Hari Raya Aidilfitri yang akan datang, memang kapasiti juga akan ditambah untuk memastikan lebih banyak tiket kapal terbang ini dapat ditawarkan kepada pengguna. Berkenaan dengan cadangan lapangan terbang antarabangsa, seperti yang dikatakan tadi, kalau ada permintaan daripada mana-mana syarikat penerbangan untuk fly daripada laluan antarabangsa, sekarang ini walaupunnya bukannya bertaraf lapangan terbang antarabangsa, ia boleh, tak ada masalah. Cuma kalau untuk meningkat ataupun menaik tarafkan lapangan terbang ini kepada lapangan terbang antarabangsa, setakat ini belum ada apa-apa perancangan. Tetapi kalau sudah ada permintaan untuk laluan-laluan antarabangsa ini, memang boleh dipertimbangkan untuk masa hadapan. Tetapi ia tidak menjejaskan sebarang laluan ataupun penerbangan antarabangsa untuk land ataupun mendarat di Kota Baru. Jadi kalau ada mana-mana shuttle flight daripada negara-negara ASEAN umpamanya, ini kita alu-alukan. Dan saya telah pun menyatakan bahawa dari segi laluan tak ada masalah. Dari segi landasan tidak menjadi masalah. Landasan tidak menjadi masalah. Sebab kalau regional flight, kebanyakannya menggunakan narrow body jet, iaitu A320 ataupun Boeing 737. Jadi landasan tidak menjadi masalah untuk destinasi-destinasi di rantau ASEAN ini. Seperti yang dinyatakan oleh Yang Berhormat untuk pasaran Indo-China. Kita boleh menggalakkan pasaran-pasaran Indonesia ini untuk datang ke Kota Baru. Cuma saya telah menyatakan bahawa kerajaan negeri juga ada tanggungjawab untuk sama-sama membantu Kementerian Pelancongan supaya memberikan insentif kepada negara-negara ini ataupun syarikat-syarikat penerbangan untuk datang ke Kota Baru. Jadi kalau ada permintaan, kita akan facilitate dan tidak menjadi masalah ataupun penghalang untuk Kota Baru mendapat pelancong asing terus daripada negara-negara seperti yang dinyatakan. Terima kasih. Yang Berhormat Paya Besar. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Menteri. Isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat daripada Peran Cepa tadi adalah isu yang signifikan. Kerana isu harga tiket terutamanya ke Sabah Yang Menteri sangat-sangat tinggi. Saya dapat rungutan daripada anak-anak muda Sabah. Itu yang pertama, mesti ada kaedah untuk kita mengawal harga tiket. Yang keduanya saya nak tanya, lapangan terbang Sultan Ahmad Shah Kuantan Pahang berada dalam Parlimen Paya Besar. Apakah status terkini? Kerana setahu saya ia adalah milik Tentera Udara Diraja Malaysia. Dan apakah status terkini pembinaan lapangan terbang antarabangsa yang akan dibuat di Gebeng? Dan bagaimana pandangan pihak Kementerian Pengangkutan
berkaitan status operasi pada tahun 2026. Terima kasih, Tuan Yang Dipertua. Terima kasih, Datuk Ketua. Seperti yang saya nyatakan tadi, dari segi isu tiket kapal terbang, saya telah pun menjawab dan memang dari segi prinsipnya begitu. Dan kita akan cuba terus membantu dari segi memberikan facilitation kepada syarikat-syarikat penerbangan untuk menambah kapasiti dan mengharapkan bahawa untuk musim-musim perayaan ia dapat dikurangkan, termasuklah musim perayaan Hari Raya Aidilfitri yang akan datang ini, termasuk juga harga-harga tiket tetap yang telah pun diperkenalkan oleh syarikat-syarikat penerbangan tambang murah. Berkenaan dengan lapangan terbang di Kuantan, memang kita tahu bahawa sekarang ini operasi itu bersekali dengan operasi TUDM. Untuk projek pembangunan di Gebeng, saya akan berhubung dan juga berjumpa dengan Kerajaan Negeri Pahang. Saya akan berjumpa dengan Yang Berhormat Menteri Besar Pahang untuk membincangkan selanjutnya bagaimana projek itu dapat direalisasikan. Kementerian Pengangkutan tak ada masalah. Kita akan cuba membantu dan dalam lapangan terbang Kuantan itu memang telah pun dalam perhatian MHB juga. Dan kita akan cuba facilitate supaya lapangan terbang yang baru di Kuantan dapat direalisasikan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Kita berada kepada soalan selanjutnya. Tuan Sim Si Zin, Yang Berhormat Bayan Baru. Silakan Yang Berhormat. Tuan Yang Dipertua, Bayan Baru, soalan nombor 5. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Ya, terima kasih sahabat saya Yang Berhormat Bayan Baru. Datuk Yang Dipertua, berdasarkan kepada laporan dengan izin World Migration Report 2020 oleh International Organization for Migration, kadar purata migrasi global adalah 3.6%. Secara perbandingan, kadar migrasi Malaysia adalah 5.6% daripada jumlah populasi negara atau 1.86 juta. Walau bagaimanapun, jika diperhalusi data ini dengan lebih lanjut, seramai 1.13 juta atau 60.75% berada di Singapura. Daripada jumlah ini, lebih 250,000 adalah merupakan bakat berkemahiran tinggi. Justru itu, dalam membincangkan cabaran utama yang dihadapi oleh negara untuk membawa pulang dan mengekalkan bakat berkemahiran tinggi ini dalam negara ini, fokus utama sewajarnya adalah untuk mengurus aliran keluar bakat berkemahiran tinggi negara kita ke Singapura. Datuk Yang Dipertua, kedudukan Singapura yang berdekatan dengan negara kita dengan tahap akses pengangkutan yang baik, kadar tukaran nilai mata wang yang lebih tinggi, serta ekosistem pasaran buruh yang kompetitif menggalakkan diaspora Malaysia untuk berhijrah ke sana. Jarak yang berdekatan membolehkan mereka terus berhubung dengan keluarga di Malaysia, serta rangkaian perhubungan luas rakyat Malaysia yang telah bermastautin di sana memudahkan lagi penghijrahan mereka. Justru itu, dalam usaha menangani cabaran ini, Kementerian Sumber Manusia melalui Talent Corp telah membangunkan platform sehenti Malaysia at Heart atau MyHeart sebagai strategi jangka masa pendek dan sederhana. Inisiatif MyHeart adalah sejajar dengan rancangan Malaysia ke-12 iaitu mewujudkan platform pangkalan data diaspora. Platform MyHeart dijangka dengan izin go live pada 31 Mac 2023, hujung bulan ini. Platform ini adalah satu pemudah cara bagi diaspora Malaysia mendapatkan maklumat-maklumat berkaitan peluang pekerjaan, maklumat pasaran buruh, pendidikan untuk kanak-kanak, permit masuk pasangan dan anak-anak bukan warga negara serta memotivasikan kolaborasi dalam kalangan diaspora dan juga warga negara di Malaysia. Perluasan perspektif ini akan memotivasikan kitaran bakat atau dengan izin brand circulation dan tidak terhad dengan izin brand drain sahaja. Datuk Yang Dipertua, sering dengan itu, Kementerian Sumber Manusia terus memperkasa program kepulangan pakar atau dengan izin Returning Expert Program. Sejak tahun 2011, lebih daripada 10,000 permohonan daripada diaspora Malaysia telah diterima oleh Talent Corp untuk kembali bekerja di tanah air. Daripada jumlah tersebut, lebih daripada 6,000 orang pakar telah diluluskan untuk kembali ke Malaysia. Jumlah pakar yang kembali ini walaupun tampak kecil berbanding populasi diaspora Malaysia, tapi telah mewujudkan kesan limpahan ekonomi dan sosial yang signifikan kepada negara. Selain dari itu, dalam konteks yang lebih makro, cabaran-cabaran lain yang dihadapi adalah untuk memastikan ekonomi negara terus kompetitif dalam pelaburan langsung berkualiti yang akan menjurus kepada penciptaan pekerjaan berkemahiran dan berpendapatan tinggi, serta disokong oleh ekosistem bakat yang kondusif dan adil. Kementerian Sumber Manusia terus komited untuk memperhalusi dan memperkenalkan intervensi-intervensi yang bersesuaian dan mengembeling tenaga bersama semua pemegang taruh yang lain dalam memastikan aspirasi ini dapat dicapai. Sekian, terima kasih.
Yang Berhormat Bayan Baru, tambahan. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, terima kasih Timbalan Menteri. Malaysia menghadapi brain drain yang serius. Profesor Adiba, ya, mantan dekan Fakulti Kedoktoran di Universiti Malaya berkata Malaysia kehilangan 30 hingga 40 medical officer ke Singapura setiap tahun. Semalam, Tan Sri Michelle Yeoh telah memenangi Oscar di Amerika Syarikat. Beliau memulakan kerjaya di Malaysia, kemudian berhijrah ke Hong Kong, kemudian ke Hollywood. Jadi saya ingin menanya Menteri, ya, pada pendapat Menteri, adakah Tan Sri Michelle Yeoh merupakan satu jenis brain drain? Bagaimanakah terlengkap, ya, menggunakan returning expert program untuk menarik expert seperti Tan Sri Michelle Yeoh kembali ke Malaysia untuk menyumbangkan kepada industri perfilman Malaysia? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih kepada soalan tambahan daripada Yang Berhormat Bayan Baru. Ya, kita ucapkan tahniahlah kepada Michelle Yeoh yang telah menjadi memenangi pelakon terbaik Oscar, dan ini adalah satu kebanggaan kepada negara kita. Ini adalah satu contoh brand circulation atau kitaran bakat yang sedang berlaku di hadapan kita, dan sememangnya ini adalah antara juga cabaran kepada kita. Sebab ini seperti yang kita maklum juga, di luar sana, di luar negara, insentifnya lebih baik, gajinya lebih baik, dan ini kita perlu merangka satu strategi yang ampuh, yang lebih baik untuk menggalakkan rakyat Malaysia untuk kembali berkhidmat ke negara ini. Dan itu yang kita sedang fikirkanlah bersama. Sekian, terima kasih. Pendang. Yang kedua, soalan tambahan sebelah. Yang Berhormat Sempurna. Terima kasih, Datuk Speaker. Setelah mendengar jawapan Yang Berhormat Menteri tentang bagaimana untuk menarik rakyat Malaysia yang bertugas, yang berkhidmat di luar negara, dia menyebutkan tentang gaji kemungkinan, ya, di antara tarikan. Ya. Saya nak tanya dengan Kementerian Yang Berhormat Menteri, selain daripada itu, apakah langkah-langkah pihak kerajaan yang begitu drastik dan konkret untuk membolehkan, sama ada mengambil kira contohnya keupayaan kebolehan seseorang bukan berdasarkan bangsanya, daripada mana dia datang. Kena saya dapati anak-anak kita yang ditaja sama ada beasiswa ataupun tajaan sendiri berkhidmat sekarang di Dublin, doktor, gajinya baik, syaratnya baik, naik pangkat mudah bagi berdasarkan dia punya keupayaan dia. Almost 60%, 70% of those managing Singapore now, all Malaysian yang ada. Dan saya nampak kita kena melihat kesilapan, kelemahan, dasar-dasar kerajaan kita bagaimana untuk bukan hanya mengekalkan. Town hall talk saya ada dengan Singapura, dengan rakyat Malaysia berada di US, hampir 30. Dah 40 tahun berada di US dah. I try to influence them. Bagaimana menarik, not conducive, business. Ini orang peniaga, bukan hanya cari kerja. Dan saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, apakah langkah-langkah selain daripada tenaga buruh yang kita nakkan, bahkan juga usahawan yang sedang berada di luar negara pada hari ini, yang mempunyai keupayaan, yang mempunyai kewangan untuk menarik mereka, ya, kembali ke tanah air untuk memberi sumbangan kepada negara mereka. Terima kasih banyak. Yang Berhormat Menteri. Okey, terima kasih Yang Berhormat Sempurna. Itu yang saya sebut tadi, ya, dalam antara yang kementerian yang buat sekarang ini ialah mengadakan program kepulangan pakar atau returning expert program. Dan ini juga kita itu yang kita juga bangunkan platform sehenti itu Malaysia My Heart ini, supaya pakar-pakar kita yang ada di luar negara itu akan dapat melihat peluang-peluang yang ada di negara ini. Sebab My Heart itu dibangunkan untuk bertujuan menghubungkan diaspora Malaysia dan warga negara di Malaysia, diaspora Malaysia dan organisasi di Malaysia, dan diaspora Malaysia merentasi lokasi. Dan kita juga maklum, itu yang saya sebut tadi, dalam konteks makronya, sekarang ini juga antara cabaran yang cukup besar ialah untuk memastikan ekonomi negara kita terus kompetitif. Saya fikir YB Sempurna pun maklum tentang perkara ini. Jika tidak, untuk kita
harapkan pakar-pakar kita diaspora Malaysia untuk kembali ke negara agak mencabar. Jadi itu yang sama-sama kita perlu fikirkan. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Speaker. Silakan Yang Berhormat. Yang Berhormat Speaker, soalan yang 9 tadi, yang pertama pun backbenchers, yang kedua pun daripada kerajaan, yang jawapan yang kedua pun yang daripada kerajaan. Saya nak minta duduk. Tradisi dia macam tu, satu kerajaan satu. Duduk. Jadi kita nak bagi adil lah. Saya guna budi bicara saya. Bukan. Tradisi kita kena ada juga. Tak boleh lah macam tu nampak bias. Saya nampak bias lah. Amaran pertama. Saya tak boleh. Saya nak minta bagi adil lah. Bagi tak nampak bias sangat. Bagi amaran yang pertama. Duduk. Bukan masalah amaran. Masalah saya nak minta hak kita sebagai pembangkang. Saya guna budi bicara. Lihat peraturan 44, 99, 99. Tak ada. Yang Berhormat, terima kasih. Ya. Dipersilakan Datuk Alias bin Razak, Yang Berhormat Kuala Nerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Tan 60 Jana Pendapatan. Soalan saya nombor 10 mohon jawapan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih YB Kuala Nerus. Tuan Yang Ketua, sehingga 31 Disember 2022 jumlah keseluruhan pegawai perubatan lantikan tetap dan kontrak Kementerian Kesihatan Malaysia yang sedang mengikuti pengajian kepakaran di bawah program Sarjana Perubatan dan Parallel Pathway adalah seramai 7,993 orang. Daripada jumlah tersebut, 4,586 orang pegawai perubatan lantikan tetap dan kontrak sedang mengikuti pengajian kepakaran di bawah program Sarjana Perubatan yang merangkumi 23 bidang kepakaran di 8 buah universiti awam, manakala seramai 3,407 orang pegawai perubatan lantikan tetap dan kontrak KKM sedang mengikuti program pengajian kepakaran Parallel Pathway yang merangkumi 14 bidang kepakaran. Dan perkara kedua, dalam usaha untuk menggalakkan lebih ramai pegawai perubatan melanjutkan pengajian kepakaran khususnya dalam bidang kepakaran yang kritikal, KKM sedang sentiasa mempergiatkan usaha dengan mengambil langkah-langkah yang berikut. Yang Berhormat, yang pertama, kerjasama dengan Kementerian Pengajian Tinggi iaitu KPT untuk slot-slot latihan pengajian kepakaran program sarjana perubatan ditingkatkan sehingga 1,500 slot. Mulai tahun ini, tahun 2023, berdasarkan kepada 1,371 slot yang ditawarkan pada 2022, tahun lepas, bagi kesemua 23 bidang kepakaran. Itu di 8 buah universiti awam. Keduanya, kita meningkatkan juga slot latihan program pengajian kepakaran Parallel Pathway, tajaan KKM sehingga 600 slot. Setiap tahun melibatkan 14 bidang kepakaran. Ketiga, kita juga menawarkan kemudahan yang setara dengan cuti belajar bergaji penuh ataupun CBBP dengan hadiah latihan persekutuan HLP kepada pegawai perubatan dan pegawai pergigian latihan kontrak KKM melalui program latihan kepakaran PLK dengan beasiswa KKM untuk mengikuti pengajian kepakaran sarjana perubatan, sarjana pergigian dan Parallel Pathway di institusi dalam dan luar negara mulai sesi akademik 2022-2023. Di samping itu juga, program kesihatan awam KKM turut menawarkan program latihan pra-kepakaran kesihatan awam berkonsepkan mentor-menti kepada pegawai perubatan latihan tetap dan kontrak KKM yang berminat untuk melanjutkan pengajian dalam bidang perubatan kesihatan awam sebagai pengenalan dan galakan sebelum mengikuti pengajian kepakaran dalam bidang kesihatan awam. Terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat Kuala Nerus. Terima kasih Datuk Yang Tua. Soalan tambahan saya. Sebagaimana yang telah ditetapkan sasaran untuk tahun 2030 oleh kerajaan terdahulu, untuk kita ada seramai 28,000 doktor-doktor pakar. Sekarang kita ada lebih kurang 13,000. Jadi satu jumlah yang agak besar untuk kita capai dalam tempoh 7 tahun lagi. Jadi usaha-usaha yang telah dijawab oleh Yang Berhormat Menteri itu, saya rasa insya-Allah akan capai dari segi bilangan itu. Tetapi yang masalah kedua kita ialah sebagaimana yang disebut soalan sebelum ini ialah tentang penghijrahan.
doktor-doktor pakar kita keluar negara. So adakah kementerian telah buat satu kajian yang komprehensif apa sebab punca yang mereka keluar negara dan apakah langkah-langkah yang sedang dijalankan untuk mengurangkan brain drain kita yang memang sekarang ni kebanyakan hospital kita kurang doktor pakar yang menyebabkan tempoh menunggu jumpa doktor pakar begitu lama. Ini akan menimbulkan masalah kesihatan yang tidak baiklah kepada rakyat kita. Terima kasih Datuk Yang Tua. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Ya, saya rasa masalah penghijrahan ini memang menjadi satu perkara yang memang selalu diperbincangkan, ya. Tapi bagi saya ialah masalah peluang yang diberikan ataupun gaji yang diberikan oleh pihak swasta. Memang kita tak boleh nak nak compete lah, ya. Tetapi ada beberapa perkara yang saya rasa juga kita kena ambil pendekatan baru, contohnya untuk mengekalkan sistem kepakaran kita dan kita juga menggalakkan kerjasama antara kerajaan dan juga pihak swasta, di mana di situ kita memberi juga peluang kepakaran kepada kita punya pakar doktor dan sebagainya lah untuk kekal berada dan tidak diambillah oleh pihak-pihak swasta ataupun mereka berhijrah ke luar negara untuk mendapatkan peluang yang lebih besar ataupun lebih baik. Yang keduanya bagi saya, ya, sebagai rakyat Malaysia kita juga kena ada satu jiwa untuk berkhidmat kepada negara dan juga kepada rakyat kita sendirilah berbanding untuk berkhidmat di luar lah. Bagi saya ini perlu dipupuk lah. Hasrat dan perasaan itu kena kita maknanya merasakan bahawa Malaysia adalah negara kita dan kita perlu berkhidmat kembali kepada negara. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Shah Alam. Terima kasih Yang Di-Pertua. Saya tertarik dengan penerangan daripada Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan kepakaran dalam bidang-bidang kedoktoran ini. Dan salah satu yang saya rasa agak penting ialah dari segi perkhidmatan kepakaran pergigian. Jadi saya ingin bertanya, adakah ini juga salah satu daripada aspek kepakaran yang diberikan penekanan oleh pihak kementerian? Saya ingin menyentuh juga tentang kekurangan bilangan klinik yang menawarkan ini, sedangkan di luar sana klinik pergigian ini terlalu banyak, memang terlalu banyak, dan berlaku perpindahan yang banyak daripada kepakaran di peringkat kerajaan, tetapi tidak mampu untuk mereka yang memerlukan. Dan kekurangan ini ketara sehingga menyebabkan berlaku kelewatan dari segi menunggu dan sebagainya. Yang masalahnya ialah kalau mereka yang terlalu sakit dan memerlukan kepada emergency pun terpaksa membuat appointment. Sedangkan bagi mereka yang sakit gigi ini, orang kata macam nak mati. Jadi sangat kritikal perkara ini, diberikan perhatian. Mohon jawapan daripada Pak Menteri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Ya, betul, memang kita juga memberi penekanan kepada kepakaran dari sudut pergigian, ya. Jadi tentang untuk mengatasi masalah-masalah yang kekurangan pakar di sektor pergigian, ya, doktor-doktor pergigian, kita juga sebenarnya melaksanakan beberapa program yang boleh dilakukan di peringkat komuniti, ya, di mana mungkin sakit-sakit macam sakit gigi, dan tidak memerlukan kepakaran yang spesifik, kita mengadakan satu program di mana sekolah juga, ya, boleh melaksanakan program pergigian komuniti, ya. Dan kita akan meningkatkan program-program seperti ini supaya sakit-sakit gigi yang tidak kritikal, ya, boleh mendapatkan rawatan yang segera, di klinik seperti ini. Terima kasih. Kita beralih kepada soalan yang terakhir untuk soalan lisan. Dipersilakan Tuan Syahrizan bin Johan Yang Berhormat Bangi. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Pecahlah kaca, pecahlah gelas. Soalan saya nombor 11. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Yang Berhormat Bangi. Soalan berkaitan dengan pengurusan di Pangsapuri Kos Rendah. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, Akta Pengurusan Strata 2013 ataupun Akta 757
mengawal selia urusan penyelenggaraan dan pengurusan bangunan dan harta bersama bagi bangunan bertingkat atau tanah yang dipecah bahagi dan dikeluarkan hak milik strata. Antara perkara yang terkandung dalam akta tersebut adalah perkara-perkara seperti pengurusan dan penyelenggaraan bangunan serta kemudahan bersama, pengurusan oleh JMB serta tindakan penguatkuasaan. Berdasarkan rekod Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT, sehingga 31 Januari 2023, terdapat 4,218 pangsapuri kos rendah di seluruh negara. Daripada bilangan tersebut, sebanyak 1,084 pangsapuri kos rendah tidak mempunyai badan pengurusan bersama JMB ataupun Perbadanan Pengurusan MC. Pada masa ini, kementerian telah mengambil tindakan jangka pendek untuk membantu dalam aspek pengurusan dan penyelenggaraan bangunan serta kemudahan bersama pangsapuri seperti berikut. Pertama, melaksanakan program pendidikan seperti memberi taklimat kesedaran kepada pemilik strata berkenaan kepentingan JMB atau MC dalam mengurus dan menyelenggara bangunan berstrata. Kedua, menyenaraikan pangsapuri kos rendah yang tiada JMB atau MC dan mengarahkan pihak Commissioner of Building COB untuk melantik ejen pengurusan. Dan ketiga, membantu pihak COB dengan memberikan khidmat nasihat teknikal dan mencari jalan penyelesaian di setiap pihak berkuasa tempatan PBT. Dan terakhir sekali, keempat, mengadakan mesyuarat pemantauan secara berkala mengikut PBT berkaitan status bilangan pangsapuri yang tiada JMB atau MC dan membantu mewujudkan JMB atau MC. Di bawah Rolling Plan ketiga RP3 RMK ke-12, kerajaan telah bersetuju agar kajian dan pindaan Akta 757 dilaksanakan bagi membuat semakan semula peruntukan undang-undang sedia ada, mengambil kira senario dan keperluan semasa. Berhubung JMB atau MC yang tidak aktif ataupun gagal ditubuhkan, perkara ini akan turut diteliti dan dikaji dalam kajian dan pindaan Akta 757 yang akan dilaksanakan kelak. Sekian, terima kasih Datuk Speaker. Soalan tambahan yang berhormat Bangi. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Isu tentang pangsapuri kos rendah yang tidak ditubuhkan MC dan juga JMB ini sebenarnya satu isu yang besar dan juga isu juga tentang mereka yang tidak menjalankan tanggungjawab. Dan saya amat gembira mendengar jawapan Timbalan Menteri bahawa akan ada pindaan akta untuk menyelesaikan isu ini. Soalan saya adalah adakah dalam pindaan yang dicadangkan ini lebih kuasa akan diberikan kepada Pesuruhjaya Bangunan untuk mengambil tindakan ataupun mengarahkan pangsapuri kos rendah yang tak ada atau yang dah ada JMB dan juga MC tetapi tidak menjalankan tanggungjawab ni untuk mereka menjalankan tanggungjawab mereka di bawah akta. Sebab isu ni saya rasa dah terlalu lama dan perlu diselesaikan. Terima kasih kepada Yang Berhormat Bangi. Bagi persoalan tersebut sebenarnya mungkin ada dua komponen, iaitu pertama bagaimana COB boleh memainkan peranan dan yang kedua adalah kekuatan COB itu sendiri. Untuk makluman Yang Berhormat, ketika ini di peringkat KPKT kita telah sediakan penjawatan sebanyak 196 yang mana dibagikan kepada dua kategori, iaitu 17 orang pegawai kader grade W41 dan W44 dan yang kedua adalah 179 orang pegawai sokongan lantikan oleh pihak berkuasa tempatan ataupun PBT. Jadi untuk makluman Datuk Speaker, sementara kajian itu akan dilaksanakan, pada masa yang sama juga pihak kementerian berharap agar ada kerjasama daripada peringkat PBT sekiranya PBT mempunyai ruang untuk menambah bilangan pelantikan itu bagi memperkasakan COB di beberapa PBT yang sememangnya banyak pengurusan strata. Kerana di peringkat kementerian sendiri, kita pun ada menyerahkan ataupun menyediakan bantuan keuangan kepada PBT melalui geran tahunan GT yang bertujuan untuk bantu PBT secara amnya untuk pengurusan pentadbiran. Maka sebab itu kita juga mengharapkan PBT memberikan perhatian yang khusus soal pengurusan COB ini. Sekian, terima kasih Datuk Speaker. Puan Tan. Sila tekan. Terima kasih Sebentar, Yang Berhormat. Yang Berhormat Kuantan.
Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan saya, berapakah jumlah yang telah dikeluarkan oleh tabung penyelenggaraan perumahan Malaysia untuk tujuan penyelenggaraan, serta sejauh mana tabung ini dapat membantu JMB ataupun MC Pansapuri ini. Seterusnya, apakah kerajaan melihat ada potensi untuk menyelaras di bawah satu perbadanan? Terima kasih. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Yang Berhormat Kuantan. Kalau mengikut kaedah sekarang ini, tanggungjawab untuk menguruskan pengurusan strata tersebut adalah di bawah JMB ataupun MC. Jadi apabila keadaan itu sebenarnya menimbulkan keperluan untuk kerajaan membantu, itu adalah ikhtiar kerajaan sendiri. Maka sebab itu kita ada wujud tabung penyelenggaraan. Cuma untuk butiran tersebut, sebab dianya tidak ada kaitan dengan soalan asal, mungkin saya boleh bantu Yang Berhormat untuk dari segi statistik secara bertulis. Cuma pada masa yang sama juga, bagi pandangan kami adalah pihak JMB dan MC itu sendiri perlu diperkasakan, kerana tabung penyelenggaraan itu juga bersifat untuk membantu sekiranya pengurusan itu tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, termasuklah soal keselamatan dari segi lift dan juga bantuan-bantuan yang lain. Maka untuk tujuan pengurusan strata ini, kita mengharapkan di peringkat JMB dan MC itu dapat memberikan peranan yang lebih dan diperkasakan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat, maka akhirlah soalan lisan untuk hari ini.